Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 20 Jun 2020 bersama saya Vivi Emir Zaika. Tumpuan berita hari ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dalam kenyataannya pada Jumaat telah memutuskan bahawa kemasukan warga negara asing dari Indonesia ke Sarawak tidak dibenarkan buat masa ini. Untuk itu, rakyat Sarawak yang balik dari Indonesia wajib dikuarantin di pusat kuarantin yang telah ditetapkan. Selain itu, rakyat Sarawak yang akan balik dari luar negara perlu mengambil saringan 3 hari sebelum berlepas. Setiba di Sarawak, mereka dikehendaki menjalani kuarantin di rumah. Manakala bagi mereka yang tinggal di pedalaman pula akan dikuarantin di pusat yang telah ditetapkan. Kesemua individu yang terlibat akan disaring COVID-19 PCR pada hari ke-10. Dalam kenyataan sama mengenai perkembangan kes positif COVID-19 di Sarawak pula, 566 kes telah direkodkan setakat Jumaat. Dilaporkan satu kes positif di daerah Bintulu melibatkan seorang lelaki warga negara tempatan berumur 67 tahun hasil daripada pengesanan dan saringan aktif kontak rapat kepada kes ke-558. Dimaklumkan juga satu kes sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak menjadikan peratusan kenaikan kes sembuh kepada 94.52% bersamaan 535 orang. Sementara itu, daerah Simunjan telah bertukar status dari kuning kepada hijau setelah tiada kes dilaporkan dalam tempoh 14 hari. Berita seterusnya. Bagi ahli Parlimen Petrajaya, Datuk Seri Fadilah Yusof, 100 hari selepas menjawat jawatan sebagai Menteri Kanan Kerja Raya pada 10 Mac lepas, amat mencabar khususnya menghadapi penularan pandemik COVID-19 yang telah membuka mata seluruh dunia termasuk kerajaan Malaysia dalam memerangi wabak berbahaya itu. Dalam satu kenyataan media pada Jumaat, beliau berkata dalam tempoh berkenaan, sebagai Jemaah Menteri yang dilantik di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau telah terlibat dalam mesyuarat menangani penularan wabak COVID-19. Selain itu, beliau juga terlibat dalam pelancaran garis panduan norma baharu dalam industri pembinaan khususnya ketika negara masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sekarang. Malah dalam tempoh 100 hari itu katanya beliau telah diberi mandat oleh Perdana Menteri untuk menjadi pengerusi jawatan kuasa bersama Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Pada masa sama, beliau juga tidak ketinggalan dalam membantu pelajar Sarawak di Semenanjung, Sabah dan Labuan mendapat akses kepada bekalan makanan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan dan terlibat dalam menguruskan usaha membawa pulang pelajar Sarawak. Datuk Seri Fadilah memberitahu kementeriannya juga bertanggungjawab memastikan ekonomi negara dapat kembali bergerak semula pada landasannya dalam tempoh pasca COVID-19. Ujarnya dalam tempoh 100 hari beliau juga telah mempengerusikan mesyuarat peringkat Menteri Kluster Infrastruktur MPMKI yang merupakan mesyuarat tertinggi bagi kluster berkenaan yang berperanan membuat keputusan dasar mengenai perancangan dan pembangunan infrastruktur negara. Berikut pula mengenai bantuan bekalan makanan sempena COVID-19 di Parlimen Batang Lupar pada Jumaat. Penduduk Beting Maro telah menerima 200 pek makanan asas sumbangan Pertubuhan Kebajikan Rumah Bonda bersama Baladna Food Industries dari Qatar dan Kementerian Luar Bandar. Bantuan ini bertujuan untuk membantu dan meringankan beban kepada penduduk yang layak menerima bantuan, khususnya golongan sasar seperti orang kurang upaya OKU, warga emas dan ibu tunggal. Sumbangan disampaikan oleh Kansellor Lim Kian Chun mewakili ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Hajah Rohani Abdul Karim kepada Ketua Kampung Beladin, Penang dan Semarang Pusat. Selanjutnya, pihak Sarawak Forestry Corporation SFC baru-baru ini memaklumkan pembukaan semula Taman Negara secara berperingkat. Berikut merupakan Taman Negara yang telah dibuka pada 17 Jun lepas. Manakala Taman Negara yang akan dibuka pada 22 Jun ini pula adalah Bakau National Park, Semenggoh Wildlife Centre, Kuching Wetland National Park dan Miri Sibuti Coral Reef National Park. Masa operasi dari 7 pagi hingga 7 petang tertakluk kepada setiap kawasan. Sehubungan itu, pihak SFC memohon para pelawat agar sentiasa patuh kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan di Taman Negara. Untuk keterangan lanjut, boleh menghubungi pihak SFC di platform yang berikut.
Sekian bersama saya VVM Mirzaika dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melalui portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Sebagai penutup buletin, saksikan perkongsian video yang menggambarkan keindahan Taman Negara di Bumi Kenyalang ini terbitan Sarawak Forestry Corporation. Salam UKAS.